lagi je. Duduk. Ni awak datang ni apa ni? Jantan. Okey, cari tempat ni. Susahlah sikit sebab dia pendalaman tapi okey lah. Ni awak jumpa bilik ni ada tanya siapa-siapa tak? Ada di kat bawah jumpa dengan macam makcik yang tengah. Yelah bilik ni susahlah sikit sebab dia tingkat yang dua kan. Ni awak datang ni dah makan ke belum? Dah. Dah makan dah. Makan apa tadi? Makan nasi lemak macam tu lah. Ini dah kenyang lah ni. Okey. Bolehlah kita buat sesi ni. Boleh. Okey, jadi sebelum saya nak teruskan sesi kita ni, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah dekat awak sebab sudi menjalankan sesi dengan saya. Jadi saya akan perkenalah diri saya. Nama saya Nur Fadlina binti Muhammad Sofi alias Muhammad Sdi. Saya ni sebagai kaunselor pelatih awak. Jadi boleh awak kongsilah atau perkenalkanlah diri awak sedikit. Nama saya Maira, sebelum saya Mai je lah. Dan usia saya 17 tahun dan saya ada 6 adik-beradik dan saya anak yang kelima. Okey. Jadi Mai awak saya panggil awak Mai kan. Okey. Mai. Mai ni anak yang kelima, ada seorang adik lah. Adik-adik tu lelaki dan jadi dia macam anak bongsu perempuan lah. Okey. Jadi sebelum tu saya nak tanyalah awak selesa ke dengan bilik kita ni? Selesa. Okey. Awak pun dah selesa untuk kita teruskan sesi kita ni. Jadi saya nak tahulah awak pernah tak sebelum ni jalankan sesi kaunseling? Pernah sekali. Pernah. Ini kali kedua lah sekali. Jadi boleh saya tahu apa yang awak faham dengan sesi kaunseling ni? Lebih kepada memberikan satu jawapan yang rasional untuk melakukan satu keputusan lah. Betul apa yang awak cakap tu betul lah. Kaunseling ni kita dapat bantu klien lah untuk fikir rasional untuk dia selesaikan masalah dia. Jadi macam yang saya ingin beritahu awak lah, yang kaunseling ni dia merupakan proses perhubungan iaitu di mana melibatkan kaunselor dan klien, iaitu saya sebagai kaunselor dan awak sebagai klien. Dalam kaunseling ni kita akan bincanglah untuk bekerjasama dalam mencapai matlamat awak. Jadi dalam kerjasama yang kita akan buat ni untuk membina plan tindakan awak untuk capai matlamat. Jadi saya ingin ingatkan yang bahawa segala keputusannya semuanya berada di tangan awak. Adakah awak okey? Okey. Jadi dalam sesi kaunseling ni juga kita ada tanggungjawab, iaitu saya sebagai kaunselor, tanggungjawab saya sebagai kaunselor dan tanggungjawab awak sebagai klien. Jadi untuk saya jelaskan di sini, tanggungjawab saya adalah membantu awak untuk membina pelan tindakan yang awak ingin capai dalam menyelesaikan masalah awak. Manakala awak sebagai klien akan bertanggungjawab untuk memberitahu saya kalau sekiranya awak tidak selesa dengan keadaan sesi kita ataupun awak tidak dapat hadir, awak boleh maklumkan saya terlebih dahulu. Jadi itulah tanggungjawab kita lah dalam sesi kaunseling ni. Sesi ni kita akan jalan selama 30 hingga 45 minit. Jadi awak okey ke dengan 30 hingga 45 minit tu? Okey. Okey. Di dalam sesi 30 hingga 45 minit ni awak boleh je nak cerita apa masalah awak apa yang awak nak kongsikan, apa yang bermain dalam fikiran awak. Jadi awak boleh je kongsi dengan saya selama 30 hingga 45 minit ini. Jadi awak jangan risau pasal kerahsiaan awak ni. Tidak akan, sesi kita ni hanya dalam sesi kaunseling dan tidak akan luar daripada sesi. Kerana kita ada etika kerahsiaan. Awak tahu mengenai etika kerahsiaan? Ini pertama kali saya dengar, saya tak pernah dengar mengenai. Okey. Jadi etika kerahsiaan ni saya jelaskanlah kepada awak terlebih dahulu untuk awak mengetahui etika kerahsiaan. Dalam sesi kita ni kita ada etika kerahsiaan, iaitu apa-apa je yang awak ceritakan hanya kita berdua je yang tahu.
dan tidak boleh keluar daripada sesi ini. Tetapi sekiranya apa yang awak ceritakan dekat saya akan membahayakan diri awak, akan membahayakan diri saya dan akan membahayakan diri orang sekeliling, maka kita akan memberitahu kepada pihak yang ketiga. Adakah awak okey? Maksudnya pihak ketiga tu? Maksudnya contoh benda tu macam mencederakan diri awak. So kita akan memberitahu pihak polis, pihak undang-undang lah untuk menyelamatkanlah awak. Okay, awak faham ya? Awak okey lah dengan etika ni? Okey. Baiklah. Jadi, bagaimana awak sekarang ni? Apa yang awak rasa? Sekarang saya rasa macam agak keliru lah dengan diri sendiri. Keliru tu boleh awak ceritakan dengan lebih lanjut macam mana awak timbulnya rasa macam keliru? Saya mempunyai minat yang tersendiri, like semua kan ada minat masing-masing kan. Jadi awalnya minat kan benda yang bagus, tapi apabila minat tu tidak diberi sokongan ataupun pandangan yang baik daripada masyarakat dan termasuklah keluarga sendiri, benda tu yang memberikan saya kekeliruan. Adakah apa yang saya pilih ini akan memberikan kebaikan untuk saya, sedangkan saya memang betul-betul menyukai apa minat dan juga kejayaan impian saya inilah yang saya ingin capai. Okey, jadi awak keliru disebabkan oleh persekitaran awak lah. Ya. Maksudnya yang menyebabkan orang macam tak tidak memberi pandangan yang positif mengenai minat yang saya suka. Okey. Jadi boleh saya tahu apa minat awak? Minat saya lebih berminat dengan aktiviti sukan. Saya minat untuk belajar, tetapi sukan ni adalah salah satu perkara yang mungkin menjadi satu hobi untuk diri saya dan juga boleh menjadi satu kejayaan ataupun kejayaan untuk diri saya, iaitu minat yang paling saya lihat dengan jelas adalah saya berminat untuk menjadi pemain bola sepak. Agak kelakar untuk seorang wanita menyebut perkataan tersebut, tetapi itulah minat saya yang mungkin pandangan masyarakat agak tidak menyokong dan tidak memberikan pandangan yang baik. Okey, jadi awak minatlah dengan sukan macam lebih dikatakan macam lelaki lah kan, yang masyarakat yang membuatkan awak rasa macam keliru apabila masyarakat menyatakan yang permainan bola sepak ni hanya sekadar lelaki. Jadi membuatkan awak rasa macam awak sukalah untuk capaikan impian dan matlamat awak, sedangkan benda tu lah yang awak minat, benda tu yang awak nak capai lah dalam hidup awak. Jadi apa yang awak buat bila awak tahu ramai yang menyebabkan awak macam tak boleh kejayaan yang awak nak tu memang awak ni boleh dikatakan lain daripada yang lain, tapi benda tu lah yang istimewa dalam diri kita. Kita macam untuk apa kita nak jadi orang lain, untuk apa kita nak fikir apa yang orang cakap, menyebabkan yang awak bagi tahu yang awak keliru. Jadi saya nak tahulah bagaimana kalau awak mengatasi benda ni bila keadaan persekitaran membuatkan awak keliru ni. Okay, baiklah. Saya pun dah tahu yang awak terlalu minat dengan benda dengan inilah futsal ni. Jadi boleh saya tahu apakah masalah yang awak sukar untuk melibatkan diri dalam permainan bola sepak ni lah? Adakah ianya macam awak bagi tahu perspektif orang lain, pandangan orang lain tentang permainan bola sepak ni, ataupun benda tu memang melibatkan dalam diri awak? Maksudnya awak tak yakin ke? Boleh awak ceritakan lah. Boleh dikatakan kedua-duanya. Seperti bagaimana ya, kita mulakan dengan perspektif orang, di mana kita tahu bola sepak ni dipandang sebagai permainan lelaki saja. Sebabkan mungkinlah
bola sepak ni ialah tradisi yang sangat daripada dulu lagi lelaki, kerana wanita kan seseorang yang tidak mampu menonjol dalam bidang sukan pada waktu ketika dahulu. Tapi apa yang saya lihat, apa yang saya kaji zaman sekarang, banyak sahaja wanita yang lebih memenangi banyak peringkat di luar sana, seperti sukan yang tidak dijangkau oleh lelaki sendiri, iaitu seperti ada salah satu wanita yang mewakili negara dan pernah memegang peringkat juga dalam bidang mengangkat berat. Sedangkan kita tahu benda tu memerlukan tenaga yang agak luar biasa daripada jangkaan kita. Jadi bagi saya pandangan orang tu masih sama sampai ke hari ini, di mana wanita ini tidak mempunyai kekuatan dalam bidang sukan. Walaupun pilihan wanita ni, kalau kita lihat, kalau sukan sekadar bermain sukan yang agak tidak mencabar. Jadi bola sepak ni bagi mereka adalah salah satu sukan yang memang khas untuk lelaki, dan saya tidak setuju benda tu. Benda tu hanya dilihat lelaki kerana wanita tidak diberikan peluang untuk bermain. Sedangkan wanita mempunyai kehebatan sama seperti lelaki. Daripada segi training, daripada segi latihannya, semua sama seperti lelaki. Jadi bagaimana perspektif masyarakat tu tidak membenarkan wanita untuk bermain, sedangkan kebolehan itu tu tak sama. Ini bidang sukan. Jadi sukan ni hanya memerlukan latihan, kekuatan mental. Jadi apakah yang menyebabkan perspektif masyarakat tu katakan tidak daripada segi wanita untuk bermain? Kenapa? Jadi saya tertanya perkara tersebut. Jadi untuk bagi personal saya lah, kenapa saya tidak menonjolkan diri daripada bidang sukan adalah kerana bagi saya pandangan orang itulah yang membuatkan keyakinan saya macam sebagai wanita ni aku tak boleh buat ni. Itu pandangan saya. Terutama bila sukan ni training dia tak menentu. Contohnya kadang petang, kadang tengah-tengah malam pun dilakukan. Jadi untuk wanita, pandangan orang sekeliling akan merasakan wanita ni, wanita apa keluar pada waktu-waktu macam ni, macam itu pandangan orang. Jadi saya tidak menyukai pandangan ni. Okey, jadi saya fahamlah melalui apa yang awak ceritakan lah. Maksudnya yang awak sampaikannya, awak ni keliru sebab awak nak kejar cita-cita awak nak kejar impian awak. Tapi awak masih dalam keadaan yang keliru dengan pandangan orang, dengan personal awak, iaitu awak tak yakin. Bagi awak pandangan orang ni, maksudnya permainan bola sepak ni hanyalah tradisi untuk lelaki sahaja, kaum lelaki. Maksudnya tidak diberi peluang pun untuk kepada wanita. Seperti yang kita tahu lah, wanita ni macam main biasa lah kan, tak ada lah macam lasak-lasak, dan benda tu macam menyebabkan menyekat lah bakat yang awak ada ni. Okey, jadi betul lah kan apa yang saya rumuskan lah, apa yang awak cakap tadi. Jadi bila awak tengok persekitaran awak, semua yang cakap macam wanita ni tak elok keluar rumah, semua benda tu yang memainkan peranan awak, menyebabkan awak semacam awak sukar untuk pergi untuk menyertai permainan bola sepak ni lah. Jadi yang tu berkaitan dengan dikatakan dengan tanggapan orang sekeliling. Manakala bagi personal diri awak, yang saya tengok, yang awak bagi tahu saya tadi adalah awak ni kurang keyakinan, betul? Ya. Jadi awak kurang keyakinan. Jadi boleh awak jelaskan lagi apa yang menyebabkan awak ni kurang keyakinan untuk awak menyertai permainan bola sepak, sedangkan saya tahu yang awak ni berminat. Jadi apa yang menyekatkan awak? Okey, penyebab utama kekurangan keyakinan adalah kerana saya merupakan wanita. Jadi apabila seorang wanita itu bermain dalam bidang sukan, pandangan orang sekeliling itu sangat jelas. Dia akan menjadi satu macam mana ya saya ingin katakan, macam bila kita berada dalam perlawanan ataupun kita menyertai mana perlawanan, apabila kita sedang bertanding dan para lelaki memandang kita, itu memberikan satu gambaran macam untuk orang-orang masyarakat akan memandang sebagai wanita ni selayaknya lebih sopan. Sedangkan itu permainan. Bagaimana kita ingin memakai baju kurung dalam stadium, dalam perlawanan? Pastilah kita akan memakai t-shirt ataupun pakaian-pakaian yang tertentu untuk bersukan. Jadi apabila benda tu pandangan manusia melihat kita seperti kita melakukan satu kesalahan, itu menyebabkan keyakinan kita, keyakinan saya lah makin hilang. Kerana saya rasakan macam pandangan orang tu terlampau negatif untuk seorang wanita bersukan. Okey.
Jadi awak tak yakinlah dengan pandangan orang menyebabkan awak rasa macam awak sebagai wanita tak mampu untuk tonjolkan diri awak. Ya, Ah. saya setuju. Jadi dekat sini kita dapat tengoklah yang awak ni kuranglah keyakinan untuk capai cita-cita awak. Jadi boleh saya tahu sebelum ni awak pernah ke cuba bermain permainan bola sepak untuk awak atasi keyakinan dalam diri awak tu? Jujur kalau suka lain saya pernah, tapi bola sepak saya tidak pernah sebab anggapan bola sepak agak tinggi berbanding suka lain. Sepertinya sebelum ini saya pernah menyertai pertandingan seperti bola baling kan. Jadi untuk suka-suka begitu kita ada wakil untuk wanita dan kita lelaki. Jadi waktu wanita berlawan pastilah ramai pesaing wanita di sekeliling. Jadi kita merasakan itu bukan satu benda yang agak memalukan untuk kita lah. Pandangan orang pun mungkin untuk dalam stadium tu tidak akan dipandang sini sangatlah. Tetapi apabila bola sepak ni agak suka untuk nak masuk bertanding pun agak suka kerana tidak ramai kumpulan yang membuat satu kumpulan untuk bola sepak ni. Tak banyak perempuan. Jadi bagi saya seperti agak, walaupun saya menyertai itu tidak akan memberikan satu impak pun macam tu. Yelah, okey tu macam awak pun dah ada peningkatan, maksudnya okeylah awak dah menyertai. Awak ini mempunyai keberanian lah dalam diri awak untuk bermain permainan bola sepak yang di mana rata-rata wanita tidak menyukainya, tetapi awak sangat berminat dengan permainan bola sepak ini. Jadi bagaimana cara untuk awak mengatasi masalah awak ini, untuk awak menyertai permainan bola sepak ini yang pernah awak lakukanlah sebelum-sebelum ni? Cara yang saya fikir untuk menubuhkan kumpulan yang berminat, wanita yang berminat untuk bola sepak, untuk berani mencuba. Ya, itu cara. Bagus tu caranya yang awak lakukan. Jadi awak nak tubuhkan. Sebenarnya itulah salah satu cadangan yang boleh kita mula daripada awal. Untuk kita secara kecil-kecil dululah sebelum kita nak menyertai pertandingan permainan bola sepak yang ternama, yang melibatkan pertandingan besar. Jadi bagus dengan cadangan awak. Jadi kalau bagi saya cadangan untuk awak, sebab sekarang ni masalah awak adalah awak kurang keyakinan kan? Ya. Okay. Jadi untuk awak atasi kekurangan keyakinan ni, awak kena cuba untuk tukarkanlah pemikiran awak ni. Maksudnya awak jangan fikir apa orang nak cakap. Maksudnya apa yang sekeliling merendahkan awak, sekeliling macam cakap macam bagi tahu awak yang wanita ni tak sepatutnya lah bermain permainan bola sepak macam ni kan. Tapi awak tukar pemikiran awak supaya awak tu lebih berkeyakinan untuk awak menyertai pertandingan bola sepak. Maksudnya awak jangan fikirkan apa orang cakap. Jadi dengan tidak berfikir dengan apa orang cakap ni, maksudnya awak fikir apa cita-cita yang awak nak capai. Macam awak tubuhkan persatuan, awak ajak kawan-kawan untuk main futsal, untuk awak beranikan diri awak. Jadi awak okey? Okey. Jadi awak kena beranilah untuk menonjolkan diri awak, untuk keluarkan potensi yang ada dalam diri awak. Okey, baiklah, nampaknya awak dah nampaklah matlamat yang awak nak capai, cara yang awak nak atasi kan. Jadi saya nak awak bayangkanlah bahawa kehidupan kita ni adalah seperti kita memandu kereta. Jadi dalam perjalanan kita, dalam kita memandu kereta tu, kita akan menjumpai pelbagai jenis perjalanan. Maksudnya jalan ada yang berliku, ada yang berbukit bukau. Jadi benda tu merumitkan keadaan kita. Maksudnya ia menukarkan kita untuk kita capai apa yang kita nak capai. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahawa itu adalah lumrah kehidupan kita. Maksudnya apa yang orang cakap mengenai diri kita, kita ketepikan apa yang orang cakap. Kita buktikan yang kita boleh
kita boleh tonjolkan diri kita, kita boleh buktikan kepada orang sekeliling bahawa wanita juga boleh menyertai permainan bola sepak ini. Jadi kehidupan kita ni macam-macam liku yang kita akan hadap. Ianya merupakan gambaran kita. Maksudnya apa yang kita fikir, apa yang kita lalui, itulah yang bermain dalam fikiran kita. Jadi di sini bila awak fikir apa orang akan cakap, apa sekitaran sekeliling akan menyebabkan awak rasa sukar untuk awak menonjolkan diri. Jadi boleh tak kita yang menentukan perjalanan hidup kita? Maksudnya kita ciptakan kehidupan kita ni yang indah. Maksudnya apa yang kita nak capai dalam hidup kita. Jadi kita ketepikan apa orang cakap, kita mulakan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ni lah yang akan mencipta gambaran kita. Maksudnya apa yang kita akan jadi. Kalau awak lemah, awak tak nak bangkit, awak kurang keyakinan, so benda tu akan merendahkan awak. Maksudnya awak tak boleh nak capai cita-cita dan impian awak. Maksudnya di sini awak perlu berani untuk awak tonjolkan kepada masyarakat bahawa wanita ni bukan lemah, dia boleh menyertai sukan-sukan yang lasak dan boleh menyertai permainan bola sepak. Jadi itu sahajalah untuk sesi kita hari ini. Kita akan teruskanlah untuk kita membina plan tindakan kita yang seterusnya pada sesi kita akan datang. Jadi awak setujulah untuk kita teruskan sesi kita yang akan datang? Ya, saya setuju. Okey. Nanti kita di sesi yang akan datang kita akan cerita dengan lebih lanjut lah bagaimana cara dia. Lepas tu kita akan tengoklah perkembangan diri awak ni untuk sesi yang akan datang. Iaitu awak setuju untuk sesi datang pada masa yang sama minggu hadapan, awak setuju? Ya, Okey, baiklah. Awak setuju, jadi kita tamatkan sesi kita dulu pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan untuk sesi kita seterusnya. Terima kasih. Saya sudilah mendengar segala perbincangan awak, luahan awak yang awak ingin berkongsilah dengan saya. Jadi awak dalam perkongsian ni, awak jangan risau bahawa masalah yang kita bincangkan, yang kita ceritakan di sini hanya dalam sesi kita je. Tidak akan dibawa keluar daripada sesi.